Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardh wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. La haula wala quwwata illa billah. Syukur kita sekali lagi di pagi yang sangat mulia ini. Kita bersama-sama dalam program perbincangan mengenai buku Teknik Faham dan Hadam Kata Dasar Al-Quran yang disusun oleh Dr. Wan Rosli Wan Ahmad, seorang pensyarah kanan di Universiti Islam Antarabangsa. Kita mulakan majlis kita dengan menyebut Ustaz Farid untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustaz. Jadi seperti biasa tuan-tuan dan puan-puan yang kami hormati sekalian, silalah iklankan program kita ini, program bersama kita ini, agar ramai lagi ahli-ahli keluarga kita, sanak saudara, jiran tetangga menyertai program bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Iaitu program yang kita yakin ini adalah satu program yang mudah. Jadi dengan tidak melengahkan masa, kita akan mula dengan Ustaz. Pada pagi ini kita akan mula dengan Ustaz Agong. Ustaz Agong sudah pergi ke kaedah yang ke berapa, 18, 19 ini. Hari ini 19 Jadi mana besok Ustaz Agong akan habis kaedah terpilih 20. Selepas itu insya-Allah lusa semua beginners yang rasa susah akan Ustaz Agong mengulangi daripada kaedah pertama. Setiap terma-terma nahu itu akan dihuraikan bagi ramai kita, kawan-kawan ataupun tuan-tuan dan puan-puan yang sudah tinggi tahap nahunya. Jadi boleh teruskan dengan Ustaz Farid dan Ustaz Angah, yang mana mereka akan dikedepankan. Dan bagi beginners, Ustaz Agong akan mendalami betul-betul agar kita lebih faham kaedah-kaedah untuk kita mengikuti program belajar bahasa Arab Al-Quran. InsyaAllah, sabar. Sangat mustahak kita sabar dan kena banyak lakukan perkemanan untuk mendapat kejayaan. Yang paling mustahak, jangan lupa, senjata kita ialah doa. Teruslah kita berdoa agar Allah SWT mempermudahkan kita belajar bahasa Arab, iaitu yang mana Allah telah memilih menurunkan Al-Quran sebagai satu panduan penghidupan kita untuk mendapat kejayaan penghidupan di akhirat dan juga di dunia. InsyaAllah. Sila Ustaz Agong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan semua, kita sudah berada pada kaedah terpilih nombor 19, muka surat 55. Jadi insya-Allah hari ini kita akan belajar kaedah terpilih nombor 19, iaitunya mengenai memahami perkataan yang tidak mempunyai kata dasar. Jadi daripada tajuk kaedah terpilih nombor 1 hingga ke kaedah terpilih nombor 18, semua dia tu masih berkenaan dengan kata dasar. Banyak sangat dengan berkenaan dengan kata dasar. Macam perkataan rahimah, kata ini ada perkataan yarhamu, ada perkataan yarhamuna, ada perkataan rahimuna, atau perkataan marhumun. Ini perkataan ni masih dengan kata dasar yang sama. Ha dan mim. Ada perkataan lagi rahimun. Semua ni masih mempunyai kata dasar yang sama, iaitu ra, ha dan mim. Rahimah ni fi'il madi. Kita dah belajar fi'il madi pada kaedah terpilih nombor 4 ke nombor 5 macam tu. Yarhamu juga kita dah belajar ke 3 ke 4 ke 5 antara yang tu. Yarhamuna ini pun kita dah belajar, ada pakai imbuhan waw nun. Yang waw ni kita dah belajar pada bab fa'il atau kata nama pelaku. Yang nun ni pun kita dah belajar semalam. Ini tanda dia marfu'. Semalam kita dah belajar. Yang marhumun ini kita dah belajar juga. Ini yang majhul, yang untuk isim majhul. Untuk fi'il, untuk nama untuk pelaku yang untuk fi'il yang majhul. Nama untuk pelaku yang fi'il majhul. Atau nama dia bahasa Arab isim maf'ul. Maf'ul. Dia kata nama daripada fi'il majhul. Jadi kan kita dulu ada belajar fi'il yang ma'lum atau aktif. Maka kalau fi'il ma'lum ni, kalau kita kekalkan, yang aktif kalau kita kekalkan, maka dia menjadi fa'ilun. Jadi fa'il lah, kata nama pelaku. Tapi kalau yang majhul, fi'il yang pasif, kita kekalkan, dia jadi maf'ulun. Isim maf'ul. Itu perbezaan dia. Okey. Lepas tu rahimun, ini pun kita dah belajar sebelum ni, iaitu mengenai iaitu sifah musyabahah bi ismil fa'il, atau ini pun juga boleh jadi sebagai ismul mubalaghah. Jadi ismul mubalaghah. Jadi kita dah memahami bahawasanya kata dasar, dari satu kata dasar ni boleh berkecambah, boleh menjadi fi'il madi, fi'il mudhari', lepas tu isim maf'ul, lepas tu ismul mubalaghah, boleh dia berubah-ubah. Masih dari kata dasar yang sama. Jadi pada kaedah yang terpilih nombor 19, itu kita mengenai kata perkataan yang tak mempunyai kata dasar. Memahami perkataan yang tidak mempunyai kata dasar. Okey. Ada di sini Dr. Marusli dah buat 3 jenis dia. Ya, yang pertama, ini kata dasar perkataan yang tak mempunyai kata dasar ni, ini dia ambil daripada surah Yasin saja. Sebenarnya banyak lagi. Kalau huruf jar tu pun ada 18. Ya, nanti ada pula nama dia huruf jar itu kata sendi. Ada nanti perkataan yang tak mempunyai kata dasar macam isim mausul, itu kata sambung, itu pun ada agak banyak pula. Ada banyak lagi perkataan yang tak punya kata dasar, tapi yang disenaraikan di sini yang berkenaan dengan surah Yasin saja. Okey. Yang pertama iaitu kata dasar
Yang tajuk besar dia yang tak mempunyai kata dasar adalah kelompok huruf jar. Harful jar. Jadi setiap yang termasuk kepada huruf jar, dia tak mempunyai kata dasar. Setiap perkataan yang termasuk kepada huruf jar, dia tak mempunyai kata dasar. Huruf jar ni apa dia? Huruf jar ni adalah kata sendi. Dalam bahasa Melayu, kata sendi. Jadi dalam macam di, kepada, daripada dan lain-lain. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok pada muka surat ke-55, itu yang pertama kali itu adalah min. Min ni kalau dalam surah Yasin, dia ada berbagai makna. Ada berbagai macam makna. Ada daripada, ada sebahagian, ada terdiri daripada, ada juga apa-apa atau sebarang. Jadi min ni ada 4 makna dia dalam surah Yasin. Contoh yang paling senang, waja'a min aqsal madinati, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Okey. Dan datanglah daripada aqsa, dari penghujung kan? Di hujung kan? Aqsa ni di hujung kan? Di hujung bandar seorang pemuda yang berusaha. Di sini mana? Yang bersegera. Yang bersegera. Ya, dalam tergesa-gesa. Okey. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin, kita kalau dalam kaedah terpilih ni, kita fokus kepada min ni saja. Makna min. Tapi kalau makna satu-satu ja'a, nanti Ustaz Angga akan jelaskan tu. Ja'a. Dan telah datang daripada, ni dari hujung. Apa tak? Hujung bahasa sini. Hujung dari hujung bandar seorang pemuda yang bersegera. Jadi min di sini ni makna dia dari atau daripada. Dia banyak makna dia lagi. Ada sebahagian bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ni maknanya dia sebahagian atau dari kalangan ja'alani. Dia yang menjadikanku minal mukramin, daripada orang-orang yang dimuliakan. Okey. Banyak lagi untuk yang min dalam surah Yasin, wa ja'alna fiha jannatin min nakhili wa a'nabin. Min di sini ni maknanya terdiri, dan kami telah menjadikan di dalamnya jannatin, surga-surga, min nakhilin, daripada, terdiri daripada nakhil. Nanti boleh tuan-tuan dan puan-puan cari makna dia di belakang, di kamus ada. Okey. Tu ada lagi ala. Ala ni makna dia ke atas. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama'i. Apa lagi? Wa ma kunna munzilin. Okey. Okey, wa ma anzalna, dan kami tidaklah menurunkan ala qaumihi, ke atas kaumnya. Ke atas jadi makna dia. Ala, ke atas. Jadi perkataan min, ala, yang dua ni contoh yang kita ambil sekarang ni, dia tak mempunyai kata dasar. Dia tak mempunyai kata dasar. Jadi dia tak akan terjumpa lah dalam kamus kata dasar, tak terjumpa kan? Kalau yang tak punya kata dasar ni, tak ada dia dalam kamus tu. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan mencari makna min, ala dan sebahagiannya tu, kena cari di kaedah terpilih nombor 19. Dan dia tu mempunyai bermacam-macam makna. Boleh kita tengok contoh-contoh yang ada di sini. Okey. Ada lagi ila. Ila ni kepada. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Ila di sini bermaknakan kepada. Inna, sesungguhnya kami kepada engkau tu lamursalun. Adalah orang-orang yang diutus kepada engkau. Ada lagi sehingga. Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Di sini makna dia sehingga. Okey.
Jadi kalau makna yang lain ni nanti kita boleh tuan-tuan dan puan-puan, macam rahmatan, apa makna dia? Kalau tak tahu makna rahmatan ni, kita cari kata dasar dia. Jadi kalau yang dah ada kata dasar, boleh rujuk kepada kamus. Tapi kalau macam ilah sini ni tak ada kata dasar, kita tahu makna dia di sini saja, di kaedah terpilih nombor 19. Tapi rahmatan apa makna dia, Ustaz? Cari dalam kamus kata dasar. Cari kata dasar dia, ra, ha dan mim. Cari, terjumpa nanti makna dia. Macam wa mata'an. Mata'an ni apa makna dia? Tak tahu kita makna dia. Cari dalam kamus kata dasar. Ma, mim, ta dan ain. Itu kata dasar dia. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan sudah memahami dan hadam mengenai kata dasar, perkataan-perkataan dalam Quran tu dah tahulah sedikit banyaknya kata dasar dia punya, senang nak bagi makna. Sekarang ni kita tambahkan lagi yang tak punya kata dasar, kita pun juga tahu makna dia. Macam mana kita nak tahu? Kita tengok rujuk kepada kaedah terpilih nombor 19. Okey. Ada lagi kata dasar yang termasuk kepada yang ada perkataan yang tak punya kata dasar yang termasuk kepada huruf jar lagi. Masih ada lagi, ada bi, fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Ada juga bi sini. Bi di sini ni makna dia dengan. Maghfirah ni apa makna dia? Maghfirah ni tuan-tuan dan puan-puan carilah kata dasar dia. Maghfirah. Cari ra, fa dan ra. Cari yang ra, fa dan ra. Terjumpa tu maghfirah. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Bi sini ni makna dia di masa atau di tempat. Al-ghaib ni apa makna dia? Carilah kata dasar dia dulu. Khasyah ni apa makna dia? Carilah kata dasar dia. Semalam kau tak silap dah pernah yang kha kan? Ya, Sangga? Dah pernah yang khasyah tu dah ada makna dia, dah bagi tahu. Jadi kita ni sekarang tuan-tuan ni boleh dikatakanlah sebahagian besar perkataan Al-Quran tu dah boleh tuan-tuan cari makna dia melalui kata dasar. Cuma yang sekarang ni terkurang kita tu perkataan yang tak punya kata dasar ni kita susah. Sebab itulah tajuk yang sekarang ni perkataan yang tak punya kata dasar ni kita bahas. Ada lagi perkataan yang tak punya kata dasar, li, fi, an, ka. Ini pada muka surat 56. Nanti boleh tuan-tuan dan puan-puan baca. Li, fi, an dan ka. Ini makna dia ada untuk, pada, di dalam, menjauhi, seperti dan seumpama. Ini boleh dibaca. Ini semua dari surah Yasin. Semua dari surah Yasin. Jadi kalau kita terbaca surah Yasin, kita boleh praktis terus. Contoh yang fi, wa kullu fi falaki yasbahun. Fi di sini bermaknakan di dalam. Ada lagi wa kullu syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Sini maknanya pada atau di. Yang lain-lainnya apa makna dasar? Kita cari di perkataan yang ada, jadi kita cari di kamus kata dasar. Macam ahsaina. Ahsaina ni cari kata dasar dia. Macam falakin, cari kata dasar dia. Falakin ni 3 huruf ni senang ni. Kalau falakin dah 3 huruf ni senang je. Berarti kata dasar dia fa, lam dan kaf. Kalau yang dah 3 huruf tu senang. Cari je 3 huruf saja. Fa, lam dan kaf. Okey. Ini yang, jadi yang setiap perkataan yang dia tu termasuk kepada huruf jar, maka dia tak punya kata dasar. Jadi yang huruf jar ni tak punya kata dasar. Jadi ada 18 dia kalau dalam bahasa Arab tu ada 18 perkataan, ada 18 huruf jar. Jadi ada 18 perkataan yang termasuk huruf jar dalam bahasa Arab. Kalau budak-budak sini dia selalu hafalkan dengan lagu min ila an ala fi rubbabi kali wa bita khala ada hasyamuz mundu hatta. Lagu apa tu? Yes? Di pondok kecil. Jadi itu dia. Jadi ada 18 dia. Ada 18 huruf jar. Jadi ke-18 huruf jar ni tak punya kata dasar. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak hafalkan macam lagu tadi tu, sila ulang lagi lagu tadi tu. Kita nyanyikan sekejap ni. Okey. Lepas tu, ini yang kelompok pertama. Jadi yang huruf jar, setiap yang huruf jar dia tak punya kata dasar. Ini yang pertama. Yang kedua, apa lagi jenis perkataan yang tak punya kata dasar? Yang kedua adalah perkataan rujukan. Pada dalam kitab ni Dr. Warusli sebutkan perkataan rujukan. Kenapa disebutkan perkataan rujukan? Saya namakan perkataan rujukan kerana akan merujuk kepada sesuatu atau kembali kepada sesuatu. Bahasa senang dia adalah ini mengenai kata ganti nama. Jadi kalau kata ganti nama,
dia tak ada kata dasar dia. Macam anta, anti, itu tak ada kata dasar. Itu tak ada kata dasar. Ini boleh tuan-tuan rujuk lagi, kata ganti nama tu apa-apa saja dia, bentuk-bentuk dia macam mana saja dia. Boleh tuan-tuan dan puan-puan rujuk kepada muka surat 63 dan 64. Sekarang kita ambil je contoh dia sedikit. Contoh-contoh dia. Di sini ni ada ana. Nampak? Ana, saya. Ni ya ni saya juga, makna dia tu ni saya juga. Contoh dia inni. Jadi kalau ada ya macam ni, inni, yang ya satu ni yang merah ni, ini maknanya sesungguhnya saya. Jadi kalau inna kan sesungguhnya makna dia. Jadi kalau inni sesungguhnya saya. Jadi kalau ada perkataan buku, bahasa Arab dia yang paling senang lah kita cuba. Buku, kitab. Kitab. Kalau dah pakai ya belakang dia, kitabi. Dah pakai ya belakang dia, ini bermaknakan saya, buku saya. Kepemilikan jadi dia, buku saya. Apa lagi? Madrasah. Jadi kalau sekolah saya, madrasah saya, madrasati. Pakaikan ya belakang dia. Kalau ya tu menandakan saya. Macam tu juga inna, inni, sesungguhnya saya. Inni, sesungguhnya saya. Yang amantu, yang tu ni pun juga. Dia selalu dia kalau tu ni dia berdekatan dengan fi'il mudhari', fi'il madi. Jadi amantu ni saya beriman. Tu ni saya. Saya beriman. Amantu. Jadi tu ni bermaknakan saya. Tu ni khas untuk fi'il madi. Macam kalau kita nak cakap rahimah, makna dia menyayangi. Ini kan fi'il madi ni. Kalau kita cakap saya menyayangi, rahim tu. Macam ni dia, rahim tu. Jadi kalau tu makna dia saya menyayangi untuk fi'il madi. Okey. Kita tengok lagi yang lain. Jadi yang lain nahnu, kita atau kami. Pakai na. Contoh inna, sesungguhnya kami. Jadi kalau inni sesungguhnya saya, kalau inna sesungguhnya kami. Nahnu, kami. Jadi nahnu dengan ana atau tu atau ya atau na ni, dia tak punya kata dasar. Sebab dia adalah kata ganti nama. Jadi setiap kata ganti nama yang tuan-tuan tengok dalam kamus ataupun tuan-tuan baca dalam Al-Quran, kalau dia bermaknakan kata ganti nama, dia tak punya kata dasar. Banyak contoh dia lagi. Innaka laminal mursalin. Ka ni makna dia awak. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya kamu. Kalau sini sesungguhnya kami. Sini sesungguhnya saya. Sini sesungguhnya kamu. Okey. Banyak lagi contoh dia. Ini adalah kata ganti nama. Kita singkatkan. Okey. Jadi kelompok yang kedua adalah ad-dhamair. Jadi setiap ad-dhamair dia tak punya kata dasar. Atau apa itu ad-dhamair? Kata ganti nama. Okey. Yang ketiga, ada juga macam, okey, sebelum yang ketiga ada dia yang seperti ad-dhamair ni. Nama dia adalah al-mausul wal isyarah. Al-mausul wal isyarah. Al-mausul apa dia? Al-isyarah tu apa pula dia? Al-mausul ni kalau tuan-tuan dan puan-puan baca dalam Al-Quran selalu pernah dengar allazi. Allazina, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi. Jadi allazi, allazina, allati. Semua tu dinamai dalam bahasa Arab, dalam kaedah nahwu dia, itu al-mausul. Ismul mausul nama dia, al-mausul. Apa itu al-mausul? Itu penyambung. Kata untuk menyambungkan. Kalau di sini cakap penyambung, betul. Penyambung. Jadi makna dia yang. Contoh dia subhanallazi khalaqal azwaja. Subhana, maha suci yang. Maha suci yang telah menciptakan. Khalaqa kan makna dia menciptakan. Seanggam dah pernah ajarkan rasanya. Yang kan dah pernah kan. Jadi khalaqa. Subha yang subha juga sudah kan. Jadi
Sin pun dah diajarkan seanggar. Berarti Maha Suci yang telah, yang sini maknanya, yang telah menciptakan. Khalaqa kan fi'il madi, berarti telah menciptakan. Maha Suci yang telah menciptakan. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan dah tahulah, yang dah faham lah kaedah 1 hingga ke 18, senang nak bagi makna ni. Maha Suci yang telah menciptakan, macam tu. Al-azwaja, berpasang-pasangan. Okey. Di bawah tu hadza. Selain daripada dia ada yang tadi al-mausul. Al-mausul kata untuk penyambung, ada juga nama dia al-isyarah. Muka surat 57. Al-isyarah. Al-isyarah ni apa dia? Isyarat tu macam isyarat itu, ini. Itu, ini kan isyarat tu. Itulah dia isyarah. Itu kata penunjuk. Kata penunjuk. Contoh, yang paling selalulah kita jumpa, dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalika, itulah kitab. Dzalika, itu makna dia. Ada juga lagi perkataan lain, hadza, kalau dalam surah Yasin, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Hadza, inilah apa-apa yang telah dijanjikan Ar-Rahman, Allah. Hadza, ini makna dia. Hadhihi, ini juga makna dia. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah neraka yang, ni allati ni yang ni. Yang kuntum, yang telah dijanjikan untuk kalian. Okey. Zalika tu itu. Zalika taqdirul azizir rahim. Zalika itulah takdir. Tadi ada takdir. Apa makna dia? Cari qaf, da dan ra. Itu belum lagi, saya rasa belum lagi itu di masa angka. Sekarang dah sampai kamus yang sin. Jadi nanti selama tuan-tuan nanti belajar mungkin yang seangga, nanti cuba kita hadamkan mencari kata dasar. Sebabkan itu penting sangat. Jadi kaedah ni disempurnakan, kaedah 1 hingga 10 tu disempurnakan dengan cara kita mencari kata dasar. Kita faham kaedah 1 hingga 20 dan kita hadam dalam mencari kata dasar, dalam bagaimana mencari kata dasar, senanglah nak memahami surah Yasin. Tapi kalau kita faham kaedah saja, tapi kita susah nak mencari kata dasar, mungkin sana agak susah kita nak bagi makna surah Yasin. Okey. Ini tadi yang pertama, perkataan yang tak mempunyai kata dasar adalah kelompok huruf jar. Yang kedua iaitu ad-dhamair, al-mausul dan isyarah. Yang ketiga pelbagai fungsi. Apa dia pelbagai fungsi? Kita tengok sekarang. Ustaz Farid ada nak tambah kan? Tak ada. Okey. Pelbagai fungsi. Perkataan singkat pelbagai fungsi itu adalah perkataan singkat yang tidak berkata dasar. Dia sama saja, tak punya kata dasar dan mempunyai pelbagai fungsi serta makna. Contoh di sini ada ma. Ma ni dia boleh sebagai menyambungkan hadza ma wa'ada. Inilah apa-apa yang. Itu tu jadi di sana tu jadi penyambung dia ma tu. Ada banyak fungsi dia. Di sana jadi penyambung dia. Kalau yang bawah ni ma qalu ma antum. Mereka berkata, ma di sini makna dia tidak, bukan. Ma antum, kalian bukan. Jadi di sini ni makna dia bukan, menafikan. Kalau yang di atas ni makna dia apa yang atau penyambung. Jadi dia banyak fungsi ma ni. Yang bawah ni wa mali la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa mali la a'budul ladzi. Jadi kalau sini apakah? Kalau sini ma di sini apakah? Pertanyaan dia. Soalan. Jadi dia ada pelbagai fungsi di sana untuk ma ni. Jadi perkataan ma ni pun tak ada kata dasar. Tak akan terjumpa kalau kita nak cari kata dasar dekat ma di sini ni. Yang bahagian ma tak akan terjumpa pun. Macam tu juga in. In jika tidak lain. Wa in nasya nughriqhum fala sarikha lahum wa lahum yuqadun. Dan jika, wa ni kan dan ni. Dan jika kami nak, nasya tu nak, inginkan, berkehendak. Wa in, dan jika. Kalau di bawah ni apa makna dia?
In antum, tidak lain kalian adalah kalian tidak hanya adalah dan tidak lain kalian itu makna dia. Tidak lain di sini kalau in di sini yang nombor 2. Jadi dia ada banyak fungsi dan banyak makna dan banyak fungsi dia. Ada lagi man, ada la, ada idza, ada wa, ada an, ada li, ada lam, banyak lagi. Apa? Apa yang atau kata sambung? Apa yang atau kata sambung itu bukan soalan. Betul. Itu betul. Ma tu dia ada makna dia bermaknakan ni perkataan pertama. Sini dia ada apa yang. Dia kata sambung dia. Ada juga makna dia ma tu apakah? Jadi kata soalan dia. Ada juga makna tu bukanlah. Jadi dia sini menafikan, sini soalan, sini kata sambung. Ada 3 dia ma tu fungsi dia. Okey. Ada 3. Mungkin nanti Ustaz Farid akan menjelaskan juga mungkin. Selalunya Ustaz Farid menjelaskan benda-benda macam ni. Okey, dia banyak lagi. Ada la, ada idza, ada wa, ada an, ada la, ada lam, ada li, ada lam. Macam yang lam tidak mana dia. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Lam sini mana tidak. Jadi banyak. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan menjumpai perkataan yang tak mempunyai kata dasar, sila rujuk pada muka surat pada kaedah terpilih nombor 18. Okey, kita masuk kepada latihan. Pilih makna yang sesuai. Yang pertama 19 ni, nombor 1, pilih makna yang sesuai bagi perkataan berwarna. Walahum fiha manafi'u wa. Wa di sini ni apa makna dia? Wa masyaribu afala yashkurun. Sini yang wa ni apa makna dia? Yang wa ni kan dia Dr. Marusli dah bagi tanda dengan mewarnakan warna merah sini. Wa, apa makna dia? Adakah makna dia padahal, demi ke dan? Boleh tuan-tuan rujuk di sini? Di sini ada ni, wa. Ni wa ni. Wa di sini ni. Wa ni ada maknakan demi, ada maknakan padahal, ada maknakan dan. Sila sesuaikan dengan makna dia. Walahum fiha, dan di dalamnya terdapat manafi'. Manafi' ke yang bermanfaat, benda-benda yang bermanfaat. Jadi boleh kalau kita nak tentukan makna dia, kita kena tahu makna-makna yang sebelum ni. Manafi' ni macam mana kita nak tahu makna dia? Cari perkataan dasar dia. Kata dasar dia apa? Nun, fa dan ain. Masyarib apa kata dasar dia? Cari sya, ra, shin, ra dan ba. Okey. Ini yang pertama, pilih makna yang sesuai. Yang nombor 2, pilih makna yang sesuai untuk yang ma, yang ketiga untuk idza, yang keempat untuk la, yang kelima untuk in. Cari je yang warna merah. Boleh tuan-tuan dan puan-puan kerjakan dekat rumah. Terus yang nombor 2, kita ini surah Yasin. Ini surah Yasin. Gariskan di bawah kata nama rujukan dalam ayat di bawah. Cari sini kata nama rujukan. Contoh yang paling senang, anna. Ada na kan? Anna tadi kita dah terbaca ni. Sini ada kata ganti nama sini ni. Apa dia? Na yang panjang ni. Khalaqnahu. Ada na sini ni. Ini pun kata ganti nama, rujukan. Kata nama rujukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan cari di sini kata nama rujukan atau kata ganti nama. Okey. Jadi pada kaedah terpilih nombor 19 ni, kita memahami bahawasanya dalam perkataan bahasa Arab ada juga perkataan yang tak punya kata dasar. Jadi ada 3 kategori dia. Ada yang termasuk kepada golongan huruf jar. Jadi setiap huruf jar itu tak ada kata dasar. Yang kedua ad-dhamair atau kata ganti nama atau nama rujukan. Al-mausul kata penyambung, al-isyarah kata penunjuk, yang semua ni tak punya kata dasar. Ada yang terakhir tadi yang kata yang mempunyai pelbagai macam makna. Itu pun juga tak punya kata
dasar. Jadi kalau tak ada kata dasar, sila rujuk pada kaedah terpilih nombor 19 iaitu pada muka surat 55. Mungkin itu saja dulu. Apa Ustaz? Bagi tambahan. Okay. Tambahan dari Ustaz Farid. Boleh tak? Atau saya tutup dulu? Okey. Saya tutup dulu. Syukran. Terima kasih banyak. Wallahu a'lam. Semoga tuan-tuan dan puan-puan boleh memahami dan minta maaf atas segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi ada sedikit penambahan lah. Tapi itulah cukup sempurna untuk advance sikit lah. Mengenai dengan huruf jar ni. Huruf jar. Dia tak boleh kita terjemahkan huruf jar min semua daripada. Di antara semua daripada. Tidak. Kadang-kadang min makna dia lain. Contohnya dalam Quran. Fantaqamna. Okey. Fantaqamna minhum. Okey. Fantaqamna minhum. Intaqama ni bermaksud balas dendam atau membalas kejahatan. Allah ni Allah Taala membalas kejahatan di kalangan mereka, daripada mereka. Min intaqama min bukan makna daripada, terhadap atau kepada. Walaupun min ni daripada tapi kepada. Dalam surah tu apa ni, juzuk yang ke-9, kisah Nabi Musa dengan Firaun Bani Israel. Fantaqamna minhum, juzuk yang ke-9, 2 lais muka. Fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yammi bi'annahum kadzabu biayatina wa kanu anha ghafilin. Dalam surah Az-Zukhruf pun ada, surah Az-Zukhruf, tuan-tuan tengoklah. Surah Az-Zukhruf dalam 2 lais muka tu ada disebutkan fantaqamna minhum. Fantaqamna minhum. Ada disebutkan. Falamma asafuna intaqamna minhum. Okey? Dalam surah Az-Zukhruf. Jadi min bukan makna terjemah daripada semua. Contoh yang lain. Kita tengok contoh yang lain. Wallahu la yastahyi minal haqq. Okey. Wallahu la yastahyi minal haqq. Allah Taala tidak malu. Yastahyi min makna terhadap, kepada, bukan daripada. Allah Taala tak malu terhadap perkara yang benar. Perkara yang benar cakap. Walaupun dia agak pahit, benda yang sulit, benda yang benar kena ceritakan. Okey. Itu antara beberapa kalimah lah. Contoh yang lain, amanar rasul. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Amanar rasulu bima. Nampak ada ba. Amanar rasul, Nabi beriman kepada. Ba kepada, terhadap. Nampak? Dia boleh kata, dia tengok kepada relevan sesuatu ayat lah. Makna dia tak semesti terjemah ba dengan min daripada tidak. Kadang-kadang min ada banyak makna sampai 8 ke 9 makna. Ma was-sama'i wa ma banaha. Boleh. Ma kadang-kadang makna siapa, apa. Dia kadang-kadang betul. Cuma dalam masalah huruf jar ni, kadang-kadang dia memberi implikasi makna tau. Banyak dalam Quran. Salah satu contoh suratul Kahfi. Fadarabna ala adhanihim. Fadarabna ala. Okey. Adhanihim. Daraba makna pukul. Darabna kami pukul. Bila darabna ala makna tutup. Darabna bi, ada darabna bi,
Ada darabna apa lagi? Banyak huruf-huruf jar. Tak salah ada 6 7, Jadi fadarabna ala bukan makna pukul tapi maknanya menutup. Jadi banyaklah dalam Quran. Jadi kita tak boleh huruf jar tak boleh bergantung kepada makna semata-mata, bahkan perlu lihat kepada kamus. Cukup sekadar tu kita serahkan kepada moderator kita, insya-Allah. Terima kasih Ustaz Agong dan juga Ustaz Farid. Jadi tadi pengajian kita dalam masalah kaedah ini sudah sampai ke kaedah yang ke 19. Jadi besok adalah kaedah yang 20. Jadi bermakna round pertama sudah habis. Tapi ramai di antara tuan-tuan puan-puan baru masuk dan juga ada ramai juga yang orang mula-mula nak belajar bahasa Arab Al-Quran ini. Jadi bila dah habis, esok lusa ni Ustaz Agong dia akan patah balik ulang balik ke kaedah yang pertama. Dia akan sentuh semua perkara-perkara bab nahu ini secara detail lah, supaya beginners, orang-orang yang mula belajar mudah memahami. Jadi kita dah masuk ke 20, ini siri 20, siri 21 nanti habis kaedah-kaedah dalam bahagian pertama. Buku Ustaz Wan Rosli Wan Ahmad ini akan habis dalam bahagian pertama, iaitu Ustaz Agong telah habis, iaitu kaedah mudah dan terpilih bagi memahami pengembangan kata dasar. Jadi round pertama untuk Ustaz Agong dah habis, tapi Ustaz Angah ni dia banyak lagi, dia terlalu banyak baca kamus. Jadi Ustaz Agong dia akan mula balik daripada awal lusa, dan begitu jugalah Ustaz Farid akan berterusan. Baik, dengan tidak melengahkan masa lagi, kita menjemputlah Ustaz Angah untuk meneruskan bahagian kedua, iaitu bahagian kamus kata dasar Al-Quran. Apa yang akan diajarkan oleh Ustaz Angah mengenai perkataan-perkataan dari perkataan-perkataan yang disebut itu ada kata-kata dasar. Kemudian kata dasar kita akan rojok dengan kamus. Jadi dalam buku ini ada 143 lebih muka surat, semuanya perkataan-perkataan dalam Al-Quran semuanya ada dalam ini. Jadi apa yang akan disentuh semuanya sangat mudah untuk kita hafal. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik tuan-tuan, puan-puan, pelajar-pelajar yang ada di rumah yang tengah menyaksikan live kita pada pagi yang berbahagia ini, insyaallah pada pagi yang berbahagia ini kita akan meneruskan kamus kata dasar kita lanjutkan. Yang semalam kita habiskan pada huruf sa, huruf sin. Sekarang kita masuk ke huruf shin, sya. Ya, muka surat ada pada muka surat 128. Tuan-tuan, puan-puan, pelajar-pelajar yang sudah membeli buku Dr. Wan Rosli ini boleh buka pada muka surah ke 128. Baik, tuan-tuan, puan-puan, untuk tidak melengahkan masa kita mulai dengan huruf sya da da. Huruf sya da da itu dikodkan dengan 4 ba. Bermakna kata ini akan selalu kita jumpai di dalam Al-Quran. Sya da da, ada fiil yang berasal dari huruf ini, huruf sya da da. Fiilnya adalah kata kerja yang digunakan adalah syadda yashuddu, bermakna menguatkan. Nah, syadda, Ustaz, hurufnya syadada, tetapi di sini adalah syadda. Itulah di dalam bahasa Arab, syabdu itu bermakna huruf yang sama.
Jadi kalau syadda itu merupakan asal huruf dia adalah huruf shin, dal dan juga dal. Jadi karena huruf belakangnya sama, maka dia dibagi syabdu, diberi syabdu. Makanya syadda yashuddu. Syadda itu berasal dari syah, dal dan dal. Jadi wazan yang digunakan apa? Syadda itu fa'ala. Walaupun dia ada syabdu bukan fa'ala, tetapi fa'ala dia berasal dari 3 huruf saja. Syadda. Dia termasuk ke dalam, kalau dalam ilmu sorob itu fi'il yang bina mudha'af, ya, yang belakang hurufnya sama. Lepas tu ada fi'ilnya lagi ishtadda, menjadi kuat. Lepas tu ada isimnya atau sifat yang berasal dari kata dia adalah syadidun, yang bermakna yang kuat atau yang keras. Misalnya di dalam Al-Quran, di dalam juzuk 30 ya, kita selalu jumpai, misalnya kita selalu baca, Inna batasya rabbika lasyadid. Inna batasya rabbika lasyadid. Itu ada kata-kata syadid, lasyadid. Jadi sesungguhnya azab Tuhanmu betul-betul, atau lasyadid ini bermakna benar-benar kuat, benar-benar keras. Okey. Lepas tu kita masuk ke bahagian kedua dengan huruf syaraba. Syaraba ini dia 3 ba. Hurufnya syaraba, belum masuk ke fi'il lagi. Huruf yang digunakan adalah huruf sya, ra dan ba. Dia 3 huruf ya, syaraba. Jadi dari huruf syaraba ini, shin, ra dan ba ini ada fi'il yang digunakan. Fi'ilnya apa kata kerjanya? Syariba yashrabu. Syariba yashrabu. Jadi dalam bahasa Arab itu bermakna minum, meminum. Jadi bukan syaroba, bukan syaroba yashrabu, dia menggunakan wazan dia fa'ila yaf'alu. Syariba yashrabu. Kena baris tengahnya, huruf tengahnya kena baris bawah, syariba. Jadi tak semua fi'il dalam bahasa Arab itu dia menggunakan baris atas semua, bukan syaroba, tetapi dalam minum ini dia menggunakan wazan dia fa'ila, berarti syariba. Syariba yashrabu bermakna minum, meminum ya. Lepas tu ada masdar dia adalah syurbun. Kata terbitan dia, isim dia adalah syurbun, minum. Minum. Ini bukan fi'il, ini adalah isim, minum. Lepas tu ada kata-kata syarabun, syirbun, bermakna minuman. Lepas tu ada kata-kata asyraba, mensebatikan. Lepas tu ada kata-kata masyrabun, jamaknya masyarib, sumber minuman, atau ini apa nama dia? Sumber minuman lah, tempat keluar air tu minuman. Jadi misalnya di dalam Al-Quran kita jumpai misalnya ayat Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Kulu washrabu. Makanlah kamu semua dan minumlah kamu semua. Kulu, makanlah kamu semua. Washrabu, minumlah. Ini adalah bentuk dari fi'il amar. Lepas tu misalnya ada lagi kata-kata yang menggunakan kata-kata syaraba di dalam Al-Quran kita jumpai ainai yashrabu bihal muqarrabun. Ainai yashrabu. Ini ada kata-kata yashrabu. Yashrabu ini dia adalah fi'il mudhari' daripada kata-kata syariba yashrabu. Ainai yashrabu bihal muqarrabun. Boleh tuan-tuan puan-puan tengok, itu ada pada juzuk ke-30. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan pada huruf shin, ra dan ra. Ya, pada huruf shin, ra, syarara. Syarara ini ada kata-kata isim yang diambil dari kata syarara. Syarrun bermakna kejahatan atau yang lebih teruk. Lepas tu ada kata-kata syararun bermakna percikan api. Masyarib. Tadi dah telah disebutkan oleh Ustaz Agung tadi masyarib. Ini kita bahas kita pada hari ini masyarib ya. Jadi sekarang kita masuk ke syarrun ya, syarrun. Syarrun ini bagi tuan-tuan dan puan-puan yang sangat suka dengan juzuk 30 yang selalu baca 3 qul. Ini selalu kita jumpai 3 qul.
Misalnya kita ambil qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Itu dia min syarri. Min syarri. Syarri ini dengan syarrun itu sama. Syarrin, syarrun itu sama. Sama makna. Dari kejahatan. Min syarri. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Lepas tu Ustaz, di dalam buku ini syarrun. Di dalam surah Al-Falaq kenapa syarrin? Disebabkan di awalnya ada huruf jar. Makanya dia dirubah menjadi syarri. Itu dalam ilmu i'rab yang telah dijelaskan oleh Ustaz Agung. Jadi, min syarri ma... wa min... Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Banyak sangat akan kita jumpai di dalam Al-Qur'an ini. Telah Dr. Wan Rusdi telah kodkan dengan 3 ba, bermakna selalu akan kita jumpai di dalam Al-Quran. Contohnya saja dalam Quran surah Al-Falaq ya. Al-Falaq ini kita jumpai setiap ayatnya ada kata-kata syarr. Syarrun bermakna kejahatan. Baik. Lepas tu ada kata-kata muka surat ke-129 dengan huruf syaraka. Huruf shin, ra dan ka. Ini 4 ba. Ini lebih banyak lagi akan kita jumpai di dalam Al-Quran. Kalau 4 ba ini bermakna paling banyak yang selalu akan kita jumpai di dalam Al-Quran. Dari huruf shin ra ka ini, syaraka ini ada fi'il yang digunakan adalah asyraka. Kalau kita rujuk ke muka surah 14, asyraka ini dia dia sesuai dengan wazannya adalah af'ala. Syaraka, af'ala, asyraka. Itu dia. Bermakna mengkongsi atau mensyirikkan. Asyraka yusyriku. Macam mana? Yang dua. Wazan kedua. Ya, wazan kedua. Dia adalah wazan kedua. Asyraka yusyriku. Pada muka surah 14. Muka surah 14. Okey, lepas tu ada kata-kata syaraka. Syaraka yusyariku. Ini juga fi'il tetapi menggunakan wazan lain. Syaraka berarti wazannya adalah fa'ala. Itu ada juga di dalam muka surah 14. Tuan-tuan perempuan boleh tengok muka surah 14. Syaraka yusyariku bermakna menyertai. Lepas tu ada kata-kata ishtaraka. Ini juga menggunakan wazan lain. Ishtaraka dia menggunakan wazan ifta'ala. Ishtaraka yashtariku. Bermakna berkongsi. Lepas tu ada kata isim yang diambil dari kata-kata syaraka ini adalah syirkun. Syirik. Perkongsian. Lepas tu ada kata-kata syarikun, jamaknya syuraka'u. Bermakna rakan kongsi. Okey. Sekarang kita ambil dalam ayat Al-Quran yang menggunakan kata-kata dari huruf shin, ra dan kaf. Okey, syaraka. Misalnya dalam surah Luqman. Surah Luqman misalnya dalam ayat wa iz qala luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Itu dia. La tusyrik. La tusyrik ini dia adalah tusyrik. Dari mana ambil kata-kata tusyrik? Asyraka yusyriku. Macam mana dia boleh menjadi tusyrik? Disebabkan yang tusyrik ini kamu mensyirikkan. Kalau asyraka yusyriku dia mensyirikkan. Kalau tusyriku kamu mensyirikkan. Jadi kalau la tusyrik jangan kamu mensyirikkan. La tusyrik billah jangan kamu mensyirikkan Allah. Inna syirka. Ini ada kata-kata syirka. Syirka ini merupakan kata dia adalah dari kata-kata syirkun. Syirka, syirku, syirki sama saja maknanya, bermakna syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Okey. Baik tuan-tuan dan puan-puan,
Mungkin untuk kata dasar, untuk kamus kata dasar kita sampaikan pada muka surah 129 dulu. Sekarang kita praktis kepada surah Yasin, lanjutan dari ayat semalam. InsyaAllah macam mana kita nak praktis mencari kata dasar di dalam surah Yasin. Yang mana insya-Allah pada pagi yang berbahagia ini, ya, pada pagi yang berbahagia ini kita akan mencari kata dasar pada ayat ayat wasawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Okey. Semalam kita sudah cari juga kata dasar pada ayat pada ayat sebelumnya, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Sekarang kita masuk pada ayat, ya, selepas itu wasawaun alaihim. Okey, wasawaun alaihim. Anzartahum, ya, anzartahum anzartahum am lam tun, ya, am lam tunzir, ya, am lam tunzir hum la yu'minun. Betul, ya? La yu'minun. La yu'minun. Oke, tuan-tuan, puan-puan, pelajar-pelajar yang sedang menyaksikan live, insyaallah kita akan mencari kata dasar pada ayat ini, wasawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini dia. Oke, kita mulakan dengan kata-kata wasawaun. Sawaun, wa sawaun. Wa, jangan tuan-tuan perempuan hiraukan. Wa ini adalah dia huruf, ya. Wa kita tak masukkan. Wa wadduha wattini wazaitun wa huwallazina kafaru. Wa itu adalah wa, banyak wa ni jenis, ada untuk menyambungkan, ada wa untuk permulaan kata digunakan huruf wa. Jadi wa kita buang dulu. Jadi kita ambil kata-kata sawaun. Sawaun. Okey. Sawaun. Okey. Wasawaun. Jadi kata-kata wasawaun ini, sawaun. Sawaun. Cara nak senang dia, tengok. Okey. Cara kita nak senang dia. Okey. Kita tengok huruf pertama dia adalah huruf sa. Wa, ada 4 huruf, ya. Sa, wa, alif dan hamzah. Sawaun. Okey, sawaun. Cara nak senang dia kalau 4 huruf kita boleh cuba-cuba. Cara cuba-cuba. Okey. Sawaun kita cuba-cuba. Kita cari dulu misalnya pada huruf sa, wa dan alif. Sa, wa dan alif itu kita cari pada huruf sa. Okey. Sa, wa dan alif. Sawa dan alif. Kita tengok. Sawa dan alif, huruf sawa. Okey, pada muka surah ke 126. Sawa. Okey. Tak ada sawa dan alif, tak ada, tuan-tuan perempuan tidak akan jumpai sawa dan alif, tak ada sawa dal. Ini sawa dan hamzah cuman. Sawa dan hamzah. Jadi ini ada sa'a, as'a, kejahatan yang jahat, aurat tubuh badan. Bermakna sawaun ini, sawa ini dia bukan merupakan apa nama dia? Alif ini dia bukan merupakan huruf asli dia. Alif ini bukan merupakan huruf asli. Okey, sawa. Alif ini kan adalah huruf illat. Huruf illat ini dia merupakan boleh kata ganti, maksudnya
huruf alif ini dia merupakan bentuk daripada perubahan daripada huruf ya ataupun huruf waw. Jadi huruf ya dan huruf waw ini dia boleh berganti menjadi huruf alif. Misal contoh kata-kata qala. Qala. Misalnya kata-kata qala. Qala. Kalau tuan-tuan puan-puan cari qala ini kan 3 huruf nih. 3 huruf. Tuan-tuan puan-puan cari di huruf qa, alif dan la. Tak akan jumpa. Kenapa? Karena alif ini bukan merupakan yang asli dia. Yang asli dia adalah huruf waw. Jadi tuan-tuan puan-puan boleh cari di huruf qa, waw dan lam. Jadi huruf alif itu, huruf ilat alif itu dia merupakan bentuk perubahan. Bentuk misalnya bentuk perubahan daripada huruf waw dan huruf iya. Oke, sekarang ada huruf ilat di sini, sawaun, alif di sini. Maka kita cuba ganti huruf huruf alif ini kepada huruf ya. Ya, kita ganti. Kita buka pada muka surah ke 126. Nih. Tuan-tuan perempuan boleh tengok. Sawaun. Ya, sawaun. Ini ada huruf sa, wa dan ya. Oke, dari huruf sa, wa dan ya ini ada tak kata-kata sawaun? Rupanya ada. Ada ya, sawaun. Ini dia, yang pertama sekali ditampakkan. Sawaun bermakna sama. Oke, bermakna sama. Wasawaun. Sawaun apa makna? Sama. Oke, lepas tu ada kata-kata. Jadi sawaun ini dia ambil daripada hurufnya sin, waw dan ya. Lepas tu ada kata-kata alaihim. Ini telah diterangkan oleh Ustaz Agung, baru saja diterangkan. Kata yang tidak ada di dalam Al-Quran. Maksudnya kata yang tidak ada dalam kata dasar. Ada kata yang tuan-tuan perempuan nak cari kata dasarnya dia tak akan jumpa. Karena memang apa nama dia? Tak punya kata dasar. Itu yang telah diterangkan oleh Ustaz Agung. Apa-apa saja ada huruf sendi dan ada domair yang telah diterangkan oleh Ustaz Agung. Jadi alaihim ini tuan-tuan dan perempuan, dia merupakan gabungan daripada ala dan him. Ala satu plus him. Him. Jadi ala huruf sendi, him adalah domir kata ganti nama. Jadi tak perlu kita cari alaihim. Tuan-tuan nak cari sampai mana-mana tak akan jumpa ya. Alaihim. Jadi alaihim ini dia merupakan gabungan dari ala dan him. Atas mereka. Alaihim. Atas mereka. Oke, sekarang kita ambil kata-kata seterusnya. A'anzartahum. A'anzartahum. Oke. Ada kata-kata a'anzartahum. Ada hum di belakang. Bermakna hum itu adalah kata ganti nama. Domir. Hum. Kita buang hum. Berarti tinggal a'anzarta. A'anzarta. Okay. Kenapa hum Ustaz buang? Disebabkan hum adalah isim domir. Dia merupakan gabungan kata. Berarti a'anzarta ditambah hum. Makanya jadinya a'anzartahum. Oke. A'anzartahum. A di sini merupakan huruf dalam bahasa Arab. A ini hamzah di sini. Hamzah di sini dia apa nama dia? Adalah huruf istifham ya, Ustaz Agung ya. A'anzartahum. A'anzartahum dia merupakan huruf istifham. Ya, jadi dia huruf A. Alif di hamzah di depan ini dia adalah huruf. Kita buang juga. Kata tanya. A'anzartahum. A ini kata tanya. Jadi tak perlu a'anta. Apakah kamu, itu dalam bahasa Arab. A'anta Hasan, apakah kamu Hasan? Itu menggunakan a saja, simple saja. Jadi kata a ini kita tak perlu Kita tak perlu cari, kita buang. Anzarta. Anzarta. Oke. Anzarta. 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 Anzarta ini kalau kita masukkan ke dalam wazan, anzarta ini kan adalah fi'il, ya, anzarta.
Anzarta. Berarti kalau dimasukkan ke wazan adalah af'alta. Af'alta. Anzarta af'alta. Oke, jadi huruf asli daripada wazan setiap wazan huruf aslinya adalah huruf fa, huruf ain dan huruf lam. Anzarta af'alta. Anzarta af'alta. Oke. Af'alta, anzarta. Oke. Jadi anzarta af'alta, huruf fa dia apa huruf fa dia adalah huruf nun. Oke, af'an. Oke, lepas tu huruf ain dia adalah huruf za. Lepas tu lam dia adalah huruf ra. Inilah kata dasar dia daripada anzarta. Ta ini dia adalah huruf tambahan. Ta ini bermakna kamu, ya, kamu. Itu adalah pelaku dia. Jadi af'alta anzarta dia merupakan kata pekerjaan, kata fi'il yang diambil daripada 3 huruf nun, za dan ra. Nun, za dan ra. Okey, itu ada pada muka surah ke 190. Kita tengok 190. Okey, tuan-tuan puan-puan boleh tengok ke muka surah 190. Okey. 190 ini ada nazara kan? Belakang sikit. Okey, nampak? Nazara. Tuan-tuan puan-puan boleh tengok di bawah muka surah 190. Nazara. Okey. Ini dia ada kata-kata anzara. Anzara. Anzara bermakna memberi amaran. Okey. Anzara af'ala. Okey. Zara bermakna memberi amaran. Anzarta, kalau kita buat macam ni, anzarta, ta di sini adalah ta fa'il, ya. Ta menunjukkan pelaku. Kalau anzara adalah dia telah memberi amaran, itu anzara. Kalau anzarta bermakna kamu telah memberi amaran. Kamu memberi amaran. Nah, itu dia. Anzarta ini bermakna kamu memberi amaran. Anzara dia memberi amaran. Anzarta kamu memberi amaran. Anzartu saya memberi amaran. Apa lagi? Anzartuma kamu berdua memberi amaran. Macam tu. Jadi tinggal diganti belakangnya saja. Itu bermakna lain lagi. Anzarta berarti kamu memberi amaran. Kamu memberi amaran. Okey. Hamzah di depan tadi adalah pertanyaan. Apa nama dia? Isim istifham. Apakah? Ya, apakah? Okey. Anzarta hum. Hum adalah mereka. Am ini tak masuk huruf dasar karena memang tak ada kata dasar. Itu diterangkan oleh Ustaz Agung. Am. Okey. Am ini bermakna atau. Lam juga dia bukan merupakan huruf yang memiliki kata dasar. Kata yang memiliki kata dasar. Kenapa am dan lam tak masuk? Am cuma 2 huruf saja. Am 2 huruf. Hamzah dan mim. Lepas tu lam 2 huruf juga. Lam dan mim. Jadi dua-dua ini dia tak masuk dalam kamus kata dasar. Okey. Tunzirhum. Tunzirhum. Tunzirhum ini tuan-tuan dan puan-puan sama kata diambil daripada kata-kata anzara. Tunzirhum, anzartahum sama. Apa beza dia? Tunzir ini dia adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Sekarang kita ambil kata-kata anzara ya. Anzara itu tadi pada muka surah ke 190. Okey. Kan ada fi'il di sini adalah anzara. Anzara. Ya, ada kata-kata anzara.
Anzaro ini fi'il madi. Fi'il madi adalah kata kerja yang telah lalu. Apa fi'il yang sekarangnya? Anzara yunziru. Okey. Anzara yunziru. Okey, yunziru. Anzara yunziru. Berarti memberi amaran ini sekarang dan akan datang. Okey? Lam tunzir. Jadi kenapa dia boleh menjadi tunzir, yunzir, kenapa boleh jadi tu? Kalau ya diganti dengan ta, bermakna ta itu adalah kamu. Kalau ya dia, kalau ta menggunakan huruf ta di depannya kamu. Anzara memberi amaran, yunziru sedang memberi amaran. Berarti kalau tunziru, kamu memberi amaran sekarang dan akan datang. Kan bermakna fi'il mudhari ini digunakan untuk sekarang dan akan datang. Okey, tunzir, kamu memberi amaran. Ya. Okey. Okey, amaran. Ini. Kamu beri amaran. Am ini atau ya, atau bermakna atau. Ini adalah huruf atof dalam bahasa Arab. Lam belum. Tidak atau tidak. Tidak. Lam itu tidak. Okey. Lam tunzirum. La yu'minun. La adalah huruf bermakna tidak. Okey, la ini satu huruf saja. La ini dua huruf, lam dan alif, tidak bermakna. Yu'minun. Nah, ini terakhir. Kata terakhir kita yu'minun. Yu'minun ini kalau kita masukkan ke dalam wazan dia adalah yuf'ilun. Yuf'ilun. Okey. Yuf'ilun, yu'minun sama kan? Yuf'ilun, yu'minun. Kita cari kata dasar dia. Yu'minun ini apa kata dasar dia? Kita tengok dalam wazannya yuf'ilun. Kita keluarkan huruf aslinya adalah huruf fa, ain dan lam. Yu'minun, yuf'ilun. Apa kira-kira huruf fa dia? Huruf fa dia adalah huruf hamzah. Okey. Ain dia adalah huruf mim. Lepas tu lam dia adalah huruf nun. Jadi dapat kita huruf dasar dari kata-kata yu'minun adalah hamzah, mim dan nun. Okey, dari hamzah, mim dan nun ini, okey, itu ada pada muka surah ke-70. Okey, kita tengok pada muka surah ke-70. Ya, tuan-tuan boleh tengok 70. Okey, ini dia. Ada hamzah, mim dan nun. Ini dia. Hamzah, mim dan nun. Okey, ada kata-kata amana yu'minu. Amana yu'minu. Okey, yang bermakna beriman. Amana yu'minu. Bermakna beriman. Okey, ini ada kata-kata yu'minuna, berarti mereka semua beriman. Ada la di depan tidak bermakna mereka semua tidak beriman. Okey. Kita telah masuk ke hujung. Sekarang kita uraikan semuanya. Wasawaun alaihim, dan sama saja. Wasawaun sama saja. Alaihim atas mereka, kepada mereka. Alaihim. Anzartahum, apakah kamu memberi amaran? Anzartahum, kepada mereka. Am lam tunzirhum, atau kamu tidak memberi amaran kepada mereka. La yu'minun, mereka tak akan beriman. Mereka tak beriman. Apa maknanya? Bermaknanya, apakah orang-orang ini, orang-orang kafir atau munafik ini, apakah kamu beri amaran ke atau tak kamu beri amaran ke? Mereka tetap tidak beriman. Okey, itulah tuan-tuan dan puan-puan, ayat yang telah kita cari kata dasar pada pagi yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Yang ketiga kata dasar tadi tu. Kata dasar terjelas. Ya. Bacakan sekali semua kata-kata. Okey. Jadi muka surat ke-70 kita ulang lagi ya, tuan-tuan dan puan-puan. Ini. Tuan-tuan dan puan-puan, dari huruf hamzah, mim dan nun ini banyak kata-kata yang digunakan dalam Al-Quran. Contohnya ada kata amina ya'manu, aman atau
percaya. Okey. Amanatun. Jamaknya amanatun. Amanah. Ada lagi kata-kata amnun. Amanatun, keamanan. Amanah bermakna beriman. Beriman. Amanah yu'minu. Lepas tu ada kata-kata iktamana. Memberi amanah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi dalam buku ini sudah ada semua kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan jangan risau, tak perlu tuan-tuan dan puan-puan cari kamus. Kalau kamus tuan-tuan puan-puan buka itu tebal, sangat-sangat tebal. Tetapi buku ini telah sangat dimudahkan oleh Dr. Wan Rusli, telah dia senaraikan kata-kata yang selalu atau yang kata-kata yang ada dalam Al-Quran, ada beratus-ratus, dan juga ditambah dia telah memberi kod bahawa kata ini selalu bermakna ada 4 ba dan 3 ba. Ini kadang-kadang 2 ba, dan ini jarang akan kita jumpai dalam kod 1 ba. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sangat mustahak sebenarnya kalau kita memiliki buku ini, memiliki buku Teknik Faham dan Hadam Kata Dasar Al-Quran. InsyaAllah semoga Allah mudahkan apa niat kita untuk memahami Al-Quran, apa yang kita baca hari-hari. Mungkin itu saja dari saya, dari Kamus Kata Dasar pada pagi hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Angah. Sangat jelas. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian, program ini adalah program kita bersama, dan apa yang telah kita dapat melalui apa yang diajar oleh Ustaz Angah ini, cubalah kita usaha betul-betul kita hafalkan perkataan-perkataan yang telah diajar pada hari ini. Kita pelan-pelan kita minta supaya kita hafalkan perkataan-perkataan. Setiap hari kita dapat perkataan-perkataan yang mana daripada kamus ini semua kita hafal pelan-pelan, insyaAllah. Mudah-mudahan ada 200 perkataan lebih yang selalu digunakan, yang kerap digunakan, kita hafal nanti insyaAllah nanti kita boleh faham bila kita dah baca ayat-ayat daripada Al-Quran. Kita mudah-mudahan kita mudah dapat faham. Baik, seterusnya kita pergi ke bahagian terakhir. Ustaz Farid akan mengambil bahagian terakhir. Sila Ustaz Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh lihat pada muka surat 219 antara perbezaan bitanah dan juga walijah. Dua-dua makna sama, teman rapat. 3 kolom yang paling bawah daripada bawah lah. Teman rapat. Ya. Okey, kalau kita tengok tafsir Imam Al-Qurtubi, dia kata apa dia? Walijah ni apa? Maknanya memasukkan sesuatu kepada sesuatu yang bukan ia daripada sesuatu. Memasukkan sesuatu kepada sesuatu yang lain, yang mana ia sesuatu yang dimasukkan tu bukanlah benda yang dimasukkan. Apa benda? Contohnya satu orang qabilah, satu orang dia dimasukkan ke dalam satu qabilah yang mana dia bukan daripada qabilah tu. Kalau kita masukkan seseorang yang dia daripada qabilah tu, tak dipanggil sebagai walijah. Okey, walijah maksudnya seseorang yang dimasukkan ke dalam satu qabilah, satu grup, satu qabilah yang mana dia bukan daripada qabilah itu. Jadi itulah dipanggil sebagai walijah. Okey, maksud teman rapatlah, teman setia. Okey, itu kita panggil walijah. Teman rapat. Dalam Quran ada am hasibatum an tutraku wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi walijah. Walijah. Okey, dalam surah Taubah. Surah Taubah satu lais muka tu. Kita lihat. Okey, kita lihat pada muka surat 220. Muka surat 220. 220 kita lihat 4
yang daripada bawah tu lah. As-safinah dan juga fulk. Fulkun dan juga safinatun. Apa maksud dia? Safinah dan juga fulk. Apa maksud dia? Dua-dua maksud kapal. Kapal. Tapi apakah perbezaan yang ketara antara safinah dan juga fulkun? Perbezaan dia amat ketara. Okey. Walaupun dua-dua memberi implikasi makna yang sama, tetapi sebenarnya dua-dua tu lain. Contoh Contoh kita kata safinah. Safinah ni untuk kapal yang biasa-biasalah, kapal yang kecil. Sebab tu dalam surah Al-Kahfi ada sebut فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا. Khidir dan juga Nabi Musa AS berjalan hatta idza rakiba fi safinah, bila mereka menaiki satu kapal, mereka lubangkan kapal tu. Kharaqaha. Lubangkan kapal. Sebab apa? Sebab lubangkan kapal, sebab raja yang zalim akan rampas semua kapal. Tapi bila nampak kapal tu dah rosak, maka raja zalim tadi tidak akan merampasnya. Sebab dia nampak dah rosak, dah tak boleh guna. Nampak? Jadi di sini kapal ni makna kapal orang biasalah. Kita tak panggil kapal yang boleh kita panggil apa? Boleh bermalam 7 hari 8 malam lah. Kapal yang betul-betul mahal. Tapi ini kapal biasa. Okey. Kemudian dalam surah Al-Kahfi juga disebut ammas-safinatu fakanat ammas-safinah. Nampak? Ammas-safinah. Dia tak sebut fulk. Ammas-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. Ammas-safinah. Adapun kapal. Kapal ni milik siapa? Fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. Maknanya milik dua orang anak yatim yang miskin. Ammas-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. Fa'aratu an a'ibaha. Jadi maksudnya kapal milik orang miskin. Dia mati tinggalkan anak yatim. Nampak? Bila sebut kapal ni makna kapal yang biasa, yang bukan kapal yang betul-betul gah yang tinggi. Bukan macam kapal yang 1 MDB punya tu. Dia biasa-biasa. Okey. Ada satu kapal lagi disebut fulk. Ini fulk ni bukan biasa-biasa. Makna kapal tak boleh berlayar. Kapal biasa tak boleh berlayar. Kapal yang betul-betul power boleh berlayar. Contoh dalam Quran, kisah Nabi Nuh semua gunakan fulk. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Wa wahyina fa idza jaa amruna. Nampak? Semua gunakan fulk. Fulk datang dalam Quran, fulkun datang dalam Quran banyak dah, lebih kurang 21 kali. Tapi untuk safinah ni guna dalam 3 kali je. Sikit je. Sebab kapal biasa. Tapi banyak digunakan apa? Fulkun. Al-fulku. Fulku ni makna kapal yang besar, boleh muatan yang banyak, boleh juga apa nama ni? Boleh muatan yang banyak dan juga penumpang yang banyak, passenger yang banyak. Contoh dalam surah Yasin, wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulki. Nampak fulki, fil fulki mashhun. Kapal yang penuh dengan muatan, mashhun. Lagi dalam surah apa lagi? Dalam surah Yunus ada sebut. Surah Yunus, kalau surah Yunus satu muka surat. Bukan dua lay surah Yunus. Ada sebut apa? Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki. Nampak? Fil fulki wajarayna bihim. Maknanya yang berlayar di laut bukan safinah, kapal yang betul-betul besar. Itu dipanggil fulki. Kemudian Allah Ta'ala nak sebut tentang kekuasaan dia. Suratul Baqarah, juzuk yang kedua, dua lay, juzuk kedua. Ayat atas sekali tu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha
وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر. Mana ayat dah? Ada full? Tak ada sebut. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati. Nampak? Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Wal fulk. Mana yang berlayar dalam di lautan. Mana ayat betul-betul yang kapal yang besar. Okey. Cuma bila mana kisah Nabi Nuh diletakkan apa? Fulk. Satu je dalam Quran disebutkan kisah Nabi Nuh digunakan safinah. Tak digunakan fulk. Satu. Apa dia? Fa'anjaynahu wa man ma'ahu fil fulkil fa'anjaynahu wa ashabas safinati wa ja'alnaha ayatan lil alamin. Surah apa ni? Al-Ankabut. Satu lagi surah Al-Ankabut bawah sekali tu. Quran sebut walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun. Nabi Nuh berdakwah 1000 tahun, tolak 950 tahun. Kemudian fa anjaynahu wa ashabas safinati wa ja'alnaha ayatan lil alamin. Allah Taala selamatkan Nabi Nuh, wa ashabas safinah, dan juga passenger dalam kapal Nabi Nuh. Tak digunakan full, digunakan safinah. Padahal kapal Nabi Nuh digunakan full dalam Quran. Tapi dalam ayat ni digunakan safinah. Sebab apa? Sebab dah berakhir dah. Dah berakhir apa? Bah yang besar, tufan. Tufan ni bukan angin taufan. Tufan maknanya bah, banjir yang besar. Bukit-bukit bukau yang tinggi pun tenggelam dalam laut. Kalau safinah tak boleh berlayar. Dia kena fulkun. Jadi bila semua dah air hujan dah ditahan, air yang dekat bumi telah diresap, wa qila ya ardu bal'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi. Safinah Nabi Nuh berlayar di bukit Judi. Digunakan safinah. Sebab apa? Sebab bila dah ditahan air hujan, air di bumi telah diserap, safinah boleh berlayar. Tapi kalau ketika mana sedang berlakunya tufan, bah yang besar, tak boleh berlayar. Melainkan fulkun saja boleh. Itu perbezaan muka surat 220 antara safinah dan juga fulk. Boleh Kemudian kita lihat lagi perbezaan dalam Quran ada digunakan al-walad dan juga al-bint. Bila sebut al-walad, waw, lam, dal, waladun. Setiap orang seseorang yang dilahirkan dinamakan walad. Tak kira lelaki ke perempuan, dipanggil walad. Walaupun walad ni asalnya adalah muzakkar, lelaki. Jamak dia adalah auladun, tapi dia umum. Bila sebut walad, anak lelaki perempuan sama. Sebab itu dalam Quran, wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Nampak? Kamu ketahuilah bahawasanya anak kamu, harta kamu, anak kamu adalah fitnah. Dalam ayat apa nama? Faraid. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Walad tak kira dengan anak lelaki perempuan. Yang penting anak. Okey. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Apa dia? Bagi kamu, bagi suami, akan dapat apa? Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Akan dapat berapa suami bila isteri mati? 1/4. Dengan syarat isteri tak ada anak. Nampak? Isteri dia tak ada anak. Anak lelaki ke perempuan? Disebut walad. Makna umum. Lelaki boleh, perempuan boleh. Yang penting anak. Boleh Itu perbezaan yang ketara digunakan. Dia memberi implikasi makna yang sangat jauh. Okey. Kemudian al-banat dalam Quran ni, wa yaj'aluna lillahi al-banati subhanahu wa lahum ma yashtahun. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim.
Suratul Nahli ayat 57 58. Nampak al-banat, al-banat itu adalah jamak kepada bintun, plural kepada bintun. Okey. Dalam Quran ada juga digunakan perkataan khizyun dan juga akhza. Khizyun dan juga akhza. Khizyun akhza ni makna sama ya. Menghina. Cuma kadang-kadang dia boleh makna khizyun ni makna macam memalukan lah. Sama ada bagi pihak diri dia ataupun bagi pihak orang lain. Jadi khizyun ni juga adalah boleh dikatakan bala juga, musibah. Contoh dalam Quran dalam surah Hud ayat 78. Fattaqullaha wa la tukhzu fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi. Ni kisah apa ya? Kisah Nabi Lut alaihi salatu wassalam, ketika Nabi waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum. Malaikat datang berkerumun kaum Nabi Lut. Oi, handsome ni dua malaikat ni, semua nak malaikat tu. Jadi Nabi Lut rasa malu lah. Tetamu datang mereka buat pangai bukan-bukan ni. Kemudian Nabi Lut kata, anak perempuan aku ada lebih suci lagi. Lebih suci. Kamu datang ni lelaki, buat apa? Fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi. Nampak? Nabi Lut kata, takutlah kepada Allah. Jangan kamu malukan aku depan tetamu aku ni. Malukan orang, malu dekat orang. Alaysa minkum rajulur rasyid. Rajulur rasyid. Tak adakah di kalangan kamu seorang lelaki yang cerdik, yang pandai, yang boleh fikir? Nampak? Itu khizyun. Kadang-kadang makna memalukan. Walaupun makna menghina. Malu akan jadi hina lah. Bila kita dimalukan akan jadi hina. Okey. Ada kalanya bermaksud adalah sangat hina. Terbuka aib, sangat hina. Contoh dalam kisah apa tu? Kaum Ad. Fa'arsalna alaihim, Ad ke Samud? Ad. Fa'arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin linudhiqahum azabal khizyi fil hayatid dunya wal azabul akhirati akhza wa hum la yunsarun. Okey. Allah Taala hantar hantar angin, rihan sarsaran, angin yang kencang. Fi yaumin nahisatin, pada hari nahas. Nahas sama macam bahasa Melayu. Nahisat makna nahas, makna balak, pada hari balak. Untuk kami rasakan kepada mereka azab yang hina. Wala azab, itu azab dunia, wala azabul akhirati akhza. Azab di akhirat lagi menghina. Lagi menghinakan mereka, lebih hina. Nampak lebih hina. Okey, seterusnya kita lihat apa dia lagi? Antara perbezaan Islam dan juga iman. Islam ni maksudnya al-inqiyad, tunduk, patuh, al-khudu', tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Itu maksudnya Islam. Sebab tu kita baca dalam surah Al-Imran ayat 19, innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama itu di sisi Allah adalah Islam. Agama di sisi Allah adalah agama Islam, iaitu berserah diri kepada Allah. Okey. Cuma iman ada perbezaan. Iman ni dia makna membenarkan. Sebab tu kita beriman kepada Allah makna membenarkan Allah. Okey, dari segi istilahnya kita panggil iman ni perlu bercakap. Bercakap dengan perkataan, dengan lidah. Kemudian tak cukup bercakap saja, dia kena i'tiqad dengan hati sekali. Kita kata beriman kepada Allah, apa maksud beriman? Cakap dengan lidah, aku beriman kepada Allah. Tak cukup cakap, hati. I'tiqad bil jinan kita panggil. I'tiqad Allah, kita benarkan Allah. Tak cukup juga dengan tu. I'tiqad saja tapi tak buat kerja apa pun. Tak. Kena amal bil jawarih. Iaitu kena lakukanlah amalan. Semayang semua. Itu baru kita panggil iman. Okey. Sebab tu dalam Quran sebut apa? Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun mir rabbikum.
Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa'aminu khairal lakum. Aminu fi'il amar daripada amana yu'minu imanan. Okey? Iman. Berimanlah, itu lebih baik bagi kamu. Seterusnya kita lihat antara perbezaan apa? Perbezaan apa kita nak lihat pada hari ini, iaitu antara dalam Quran perbezaan antara ikhlas dan juga taqwa. Nampak? Ikhlas dan juga taqwa. Taqwa, ikhlas. Taqwa ni maknanya seorang hamba menjadikan antara dia dan antara apa yang dia takutkan tu, menjadikan, kita panggil wiqayah, satu halangan lah. Sebab dia takut dia kena buat apa yang benda yang ditakut tadi. Okey, contohnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nampak? Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Bertakwa maknanya takut. Takut kepada Allah. Macam mana takut? Iaitu dia jaga diri dah. Macam mana nak jaga diri? Ikut perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Ikhlas ni maknanya bersih amalan daripada bercampur dengan benda lain. Itu ikhlas. Nampak? Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahuddin. Ikhlas. Mukhlisina lahuddin, tak ada campur, bersih amalan dia. Itulah mengenai dengan perbezaan di dalam Quran. Okay, kita lihat sikit lagi perbezaan antara waktu dengan as-sa'ah dan juga az-zaman. Apa perbezaan dia ni? Waktu, waw, qaf, ta, waktu. Waktu ni makna detikan-detikan, detik-detik. Yang mana seseorang hidup padanya. Sebab itu kita panggil waktu lebih berharga daripada emas. Emas kalau kita hilang, kita boleh cari balik tau. Emas. Orang kata masa seperti emas, waktu seperti emas. Tak berapa tepat lah. Sebab apa tak tepat? Al-waqtu kaz-zahab. Sebab emas hilang boleh cari. Boleh cari dan boleh kita usaha beli balik. Tapi masa tak boleh lah. Beli pun tak boleh, cari balik pun tak boleh. Masa yang berlalu tetap ia berlalu. Okey. Jadi sebab itu dipanggil kehidupan ni lebih mahal daripada emas. Gunakan masa tuan-tuan yang ada sebaik mungkin menonton live kita, insya-Allah. Isikan masa yang berfaedah. Okey, sebab itu dalam Quran sebut dalam surah As-Sad ayat 80-81. Qala fa innaka minal mudharin ila yaumil waqtil ma'lum. Sesungguhnya kamu di kalangan orang diberi apa? Diberi tempoh. Siapa dia? Allah Taala kata kepada iblis. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai satu waktu yang ditentukan. Sebab iblis ni dia minta umur panjang-panjang, nak sesatkan semua anak Adam. Allah Taala kata tak apa, aku bagi. Sa'ah ni makna satu juzuk daripada masa. Sa'atun jam, hour. Hour, jam. Jadi satu bahagian daripada masa. Cuma dari sudut istilah bila sebut tentang as-sa'ah, dia lebih kepada berlakunya hari kiamat dalam Quran. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Hampirnya kepada manusia hisab mereka dalam keadaan mereka lalai. Mereka berpaling, lalai. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sa'ah ni lebih kepada hari kiamat lah. Az-zaman, zaman tu maksud umur yang manusia habiskan kehidupan dunia, itu zaman, masa. Zai mim nun. Okey, umur manusia ketika mana dia kekal di dunia ni, dia ada di dunia ni, itulah dipanggil az-zaman. Kemudian kita lihat mengenai perbezaan antara al-ain, al-hasad dan juga sihir. Ain, ya nun, ain. Ain ni mata. Ada juga ain tu mata air. Hasad, ha sin dal hasad. Ha sin dal hasad. Satu lagi sin ha ra, sihir. Sama dengan bahasa Melayu.
Hasad pun bahasa Melayu juga, sihir pun bahasa Melayu juga, sama. Cuma ain ni apa dia? Ain ni penglihatan dengan sebab dia menganggap benda tu baik, cantik, tapi dicampur dengan hasad. Dia lihat seseorang. Ada di kalangan sahabat Nabi ada berlaku ain, kena ain. Siapa nama Hunaif dan juga Rabi'ah. Siapa yang lihat, saya tak apa ingat, tengok hadis baliklah. Sama ada Rabi'ah lihat kepada Hunaif ataupun Hunaif lihat kepada Rabi'ah. Jatuh dia. Jatuh. Sebab kena ain. Ain ni mata yang memandang dan juga dia nampak benda tu cantik. Dan bila nampak benda tu cantik, mata yang memandang ni pada diri orang yang memandang ada dicampur dengan sifat hasad, dengki. Tabiat yang tidak baik, tabiat perasaan yang tak baik. Jadi dia akan terkena kepada siapa? Bukan terkena kepada orang yang memandang, terkena kepada orang yang dipandang. Boleh jatuh. Zaman Nabi, orang tengok cantik betul ni, jatuh dia. Jatuh, kena ain. Kemudaratan tu kena kepada orang yang dia lihat. Dan ain ni sabit lah. Haqqun, benar dan sabit dalam hadis yang sahih ada sebut. Dia sabit dan juga ada. Dia bukan benda mainan. Sebab itu jangan kita tunjukkan harta yang kita ada yang hebat-hebat. Kereta pun janganlah warna yang pelik-pelik daripada orang. Takut-takut terkena ain pandangan. Orang tengok cantik sangat berserta dengan sifat hasad. Kemungkinan akan terlanggar dan sebagainya lah. Sebab itu ain ni kita minta berlindung dengan Allah. Ada doa Nabi ajar. Doa berlindung daripada ain manusia, sifat hasad, dengki manusia. Kita tak boleh halang. Tak boleh halang manusia. Macam mana kita nak halang pandangan jahat manusia? Tu lintasan hati dia, pandangan jahat. Kita tak boleh nak halang. Kita pun tak tahu. Sebab itu dalam suratul Qalam ayat 51. Allah Ta'ala kata, wa in yakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Hampir-hampir orang kafir ni nak menggelincirkan kamu. Dengan apa tu? Dengan pandangan mereka. Maknanya mereka nak kenakan Nabi Muhammad dengan ain mereka. Ain. Sebab itu ain ni benda yang sangat bahaya. Terutama kita ni, di mana kita ni pada budak-budak kecil lah. Baby baru lahir. Takut terkena ain. Sebab tu orang kata, huduhnya budak ni, bukan makna huduh. Takut terkena ain sebab kita puji cantik sangat. Takut kena ain. Comel sangat. Sihir ni makna benda yang halus. Sesuatu yang halus yang tersembunyi sebab dia. Dan sihir ni benda khayalan, dia bukan benda yang hakikat, benda khayalan. Tapi dia sihir ni ada contohnya, contoh berlaku pada zaman Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Qala alqu falamma alqaw saharu a'yunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin 'azim. Nampak? Nabi Musa kata, kamu campaklah tongkat kamu dulu. Campaklah apa yang ada pada kamu. Mereka kata, kamulah campak dulu wahai Musa. Nampak? Saharu a'yunan nas, mereka buat sihir kepada mata manusia. Mana mereka anggap bila mana mereka campakkan, tukang-tukang sihir Firaun campakkan, benda yang mereka campak tukar jadi ular. Macam mana? Itu bukan ular, tapi bertukar jadi ular. Ular yang benda yang bergerak, ular. Sebab apa? Mata pandangan manusia telah disihir. Mana telah disihir, mana apa? Mana benda tu benda palsu. Di khayalan, mata kita akan nampak benda tu bergerak macam ular. Ada satu lagi sihir yang dihantar kepada manusia, sihir juga. Benda sihir yang dihantar kepada manusia, manusia sakit, kena santau dan sebagainya. Itu pun ada bentuk sihir juga. Kemudian apakah perbezaan antara al-qada' dan al-qadar? Qada', qadar. Qada' ni hukum Allah semenjak azali. Apa itu azali? Semenjak awal-awal lagi. Semenjak sebelum kita ada lah. Azali. Hukum Allah Ta'ala semenjak azali. Dengan kewujudan dan sesuatu dan juga dengan tidak wujud sesuatu. Itu hukum Allah. Azali itu dipanggil sebagai al-qada'. Sebab itu dalam suratul Hadid ayat 22 Allah Ta'ala kata, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa di permukaan bumi dan juga tidak juga pada diri kamu, melainkan semua tercatat dalam kitab.
yang Ta'ala dah tulis dalam Lauh Mahfuz Allah, itulah dipanggil, semua telah ditentukan, telah ada dan tak ada. Rezeki kita ada ke tak ada hari ini, berjaya tak berjaya kita hari ini, itu semua adalah qada Allah, ketentuan azali Allah. Tapi kita kena fahamlah konteks qada qadar ni, janganlah pula semua telah ditetapkan oleh Allah, tak payah usaha. Kena fahamlah. Al-qada maknanya hukum Allah, hukum ke atas sesuatu benda dengan ada sesuatu ataupun tak ada. Itu kita panggil hukum qada. Qada. Al-qadar makna qadar, kadar. Qadar ni makna kadar sesuatu. Jadi makna Allah Taala, ilmu Allah meliputi ilmu Allah semenjak azali lagi ilmu Allah, iaitu kita panggil mengkadarkan sesuatu. Contohnya rezeki. Rezeki ada tak ada? Bila ada, berapa kadar dia? Keuntungan, kerugian, berapa kadar dia yang kita dapat? Kesakitan, berapa kadar kesakitan yang kita perolehi? Itu semua adalah dalam qadar Allah Ta'ala, ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagi setiap kadar ada hikmah yang sangat tinggi yang kita perlu beriman. Kita usaha pagi petang, kerja pagi petang, dapat untung RM10 je. Sebab apa RM10? Kerja sampai penat lelah, berpeluh semua. Itu ada hikmah yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana Allah Ta'ala itu maha hakim, maha bijaksana pada perbuatan Allah dan juga pada ketentuan yang Allah Ta'ala berikan kepada seseorang. Nampak? Itu qadar. Kita nama qadar. Beriman terhadap qadar, sama ada baik ataupun buruk, itu daripada rukun iman yang 6. Baik yang menimpa kita, buruk yang menimpa kita, semua itu daripada rukun iman yang perlu kita beriman. Dalam surah Al-Qamar ada sebut, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya setiap sesuatu itu Allah Ta'ala tertentukan dengan qadar masing-masing. Qadar. Ayat surah Al-Qamar ayat 49. Kemudian kita lihat pula perbezaan antara apa? Antara asar dan juga isar. Asar, isar. Hamzah, tha, ra. Satu lagi hamzah, ya, tha, alif, ra. Asar, isar. Okey. Asar ni makna kesan tapak kaki. Kesan daripada tapak kaki. Itu dipanggil asar. Hamzah, tha, ra. Dalam Quran datang plural dia. Fanzur ila athari rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Surah Rum ayat 50. Kamu lihatlah kepada kesan-kesan rahmat Allah. Nampak? Asar. Plural kepada asarun. Okey. Satu lagi isar. Isar ni makna dia sampai tahap sakha. Sakha ni aljud. Makna betul-betul pemurah lah dia. Kita panggil dermawan lah bahasa Melayu kita. Yang mana seseorang itu dia pemurah terhadap sesuatu. Sedangkan dia berhajat benda tu tau. Dia nak. Tapi sebab ada orang lain nak, dia bagi. Itu nama dia isar. Dalam suratul Hashr ayat 9. Allah Ta'ala cerita tentang puji orang-orang Ansar ni, berbaktinya mereka kepada orang-orang Muhajirin. Apa dia? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka ni mengutamakan orang lain ke atas diri mereka sendiri, walaupun mereka perlukan. Orang Ansar ni, orang Madinah, mereka perlukan juga, ada beberapa benda perlu. Tapi disebabkan orang Muhajirin nak, mereka bahagi dua, ambil. Ataupun mereka bagi, mengutamakan orang lain lebih daripada diri mereka. Itu dipanggil isar. Kalau istilah tabligh dia kata ikramul muslimin. Yang terakhir pada pagi yang mulia ini. Okey? Antara bid'ah dan juga ibda'. Bid'ah, ba, dal, ain, ta marbutah. Bid'ah. Satu lagi ibda'. Hamzah, ba, dal, alif, ain. Ibda'. Bid'ah ni maksudnya kita panggil sesuatu yang baru lah. Bid'ah. Dia bawa datang satu perkataan yang baru. Sama ada perkataan ataupun perbuatan yang baru. Dalam Quran ada sebut perkataan bid'ah ni, tapi sebut bid'an. Dalam suratul Ahqaf ayat 9. Qul ma kuntu bid'an minar rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Nampak? Katakanlah wahai Muhammad, ma kuntu bid'an. Tidaklah aku ni bid'ah. Bid'an maksudnya orang yang pertama di kalangan rasul-rasul. Aku bukan bawa datang benda baru, bukan rasul yang pertama bawa datang benda baru. Bawanya benda yang rasul-rasul bawa sebelum ni, Islam, tauhid. Itu nama bid'an. Bukan benda yang baru.
Al-ibda' ni, bila sebut ibda' dalam suratul An'am ada sebut juga ayat ke 101. Suratul An'am ayat 101. Badi'us samawati wal ard. Pencipta langit dan bumi. Dialah pencipta langit dan bumi, Allah Ta'ala. Menciptakan sesuatu yang mana tidak ada yang setara dengan dia, yang sama dengan dia. Dan tidak ada ikutan dengan dia. Allah Ta'ala ciptakan langit. Siapa yang selepas Allah ciptakan langit tak ada. Siapa sebelum Allah ciptakan langit tak ada. Maknanya bila sebut ibda' Hamzah ba dal alif ain, ibda' maksudnya apa? Mengadakan, mewujudkan sesuatu tanpa ada alat, tanpa ada apa-apa bahan, tanpa ada zaman, tanpa ada tempat, tanpa ada masa. Menciptakan sesuatu tanpa semua ni, itu dipanggil badi'. Badi'us samawati wal ard. Tak adalah yang bersifat badi' melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pengetahuan tuan-tuan, perbezaan yang terakhir yang sangat penting. Beza antara al-afu, ain, fa, waw, afu, dan juga sad, faha, safhu, safhun, sad, faha, dan juga ain, fa, waw. Al-afu ni maksudnya Allah Ta'ala maafkan. Maknanya maafkanlah, maafkan, ampunkan. Contoh Allah Ta'ala maafkan terhadap makhluknya. Apa maksud maaf? Al-afu ni maksudnya padam. Padam. Kita guna pemadam, padam. Bila kita buat jahat, telah ditulis oleh malaikat, orang ni buat jahat. Bila Allah Ta'ala dah afun, afwan, Allah Ta'ala dah ampunkan, mana Allah Ta'ala dah padam. Dah padam dosa dia. Bila dah padam, seolah-olah dia tak ada dosa. Itu makna diampunkan dosa. Okey. Dalam Quran ada sebut surah Al-Baqarah ayat 219, wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Afwa ni maksudnya bukan maaf tau. Afwa ni wa yas'alunaka madza yunfiqun, mereka tanya kepada kamu wahai Muhammad apa yang mereka nak infakkan. Qulil afwa, katakanlah al-afwa. Al-afwa makna benda lebihan. Benda lebihan daripada keperluan kamu sedekahkanlah. Al-afwa. Okey. Tapi ada ketikanya afwa maksudnya adalah kita panggil apa tadi, memaafkan ataupun mengampunkan. Satu lagi safhun. Safhun ini martabat level yang lebih tinggi daripada afu. Afu tu makna ampunkan. Ampunkan, maafkan. Tapi safhun adalah lebih tinggi lagi level dia daripada afun. Iaitu meninggalkan hukuman orang yang berhak. Sepatutnya orang ni dia mencuri. Contohnya orang ni dia buat apa? Dia telah buat suatu perkara yang berat, jenayahnya berat, perlu dihukuman beratkan ke atas dia. Tapi wali contohnya, wali tu kata, wali kepada orang tadi ataupun orang, contoh paling mudah lah, kita kata dia bunuh seseorang, waris dia kata tak apa, kami halalkan dia lah. Kami halalkan tu maknanya kami maafkan dia. Itu baru martabat safhun. Maknanya sepatut dia kena hukuman berat tu sebab bunuh orang, tapi dia kata tak apa, waris dia kata tak apa, kita maafkan. Itu martabat yang tinggi, lebih tinggi martabatnya daripada afun. Sebab tu dalam Quran dipanggil fasfahi safhal jamil. Fasfahi safhal jamil. Dalam suratul Hijr ayat 85, makna kemaafan yang cantik, yang jamil, maaf yang betul-betul cantik. Dalam suratul Baqarah ada sebut juga, dua-dua perkataan, afun ada sebut, safhun ada sebut dalam satu ayat. Dalam suratul Baqarah juzuk yang pertama 8 lah 8 lah juzuk yang pertama, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ahlil kitab min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu. Fa'fu daripada afun. Fa'fu, maafkan dia. Fa'fu wasfahu. Wasfahu, maafkan dia dan maafkan dia. Maafkan dia dan berlapang dada lah. Makna fa'fu, maafkanlah, wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Makna wasfahu tu makna sama tapi lebih mubalaghah. Okey, moderator dah suruh stop lah, dah bagi kad merah dah. On the spot kena stop betul. Tak boleh cakap lagi dah. Moga Allah Taala beri kefahaman kepada kita insya-Allah. Serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan yang sangat-sangat dihormati sekalian, kita selalu kena ambil perhatian nasihat ulama-ulama
perkara-perkara yang kita sangat suka itu kita kena usaha agar kita kurangkan lakukan. Kita sangat suka makan. Kita sangat suka tidur. Kita suka sangat nonton gambar-gambar yang boleh melalaikan. Ini perkara ni kita kena cuba usaha betul melalaikan, meninggalkan. Terutama kita nak pimpin anak-anak kita, anak-anak muda semuanya, kita kena selalu tegur. Tetapi jika perkara itu kita tidak suka, contohnya nak baca Al-Quran, nak lakukan amal ibadat, nak puasa, selalunya susah sikit benda-benda ini. Yang ini yang kita kena ajar, kena bagi peringatan agar perlu kita lawan hati nurani kita, agar kita paksa kita lawan dan kita buat. Contohnya nak belajar bahasa Arab Al-Quran. Pelajar-pelajar kita pun macam itu kita nampak masalah. Mungkin merasa macam terlalu dah pandai, jadi tak ambil kisah. Padahal perkara ini sangat-sangat mustahak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga semua kita memainkan peranan agar memberi peringatan lah kepada semua saudara mara kita, sahabat-sahabat kita, ahli-ahli keluarga kita, agar bersama-sama mengikuti kelas lebih-lebih lagi dalam masa 2 hari lagi. Ustaz Agong akan mula balik daripada kaedah-kaedah. Dia akan ajar secara basic nahu. Saya juga sebelum saya nak tutup, saya pula tak mau nak cakap banyak lagi, dia orang marah ke saya pula. Saya semalam ni saya tertengok satu video. Video itu ialah seorang anak muda badan, saya rasa dia ini belajar seni mempertahan diri. Diambilnya sebiji buah kelapa, kemudian dia guna chop, dia guna siku, dia guna macam-macam, dia hentak untuk nak buka buah kelapa. Akhirnya dia berjaya dapat buka buah kelapa muda tu. Tahukah tuan-tuan, puan-puan, berapa ramai yang menonton video itu? 4 juta orang. 4 juta orang. Tapi kalau nak belajar bahasa Arab Al-Quran ini, kalau hiburan-hiburan bukan ramai. Hiburan-hiburan ini perkara yang melalai. Ini iblis dia selalu menghalang. Dia main kerja kuat dia halang kita. Susah lah, macam-macam. Pasal apa? Pasal kita nak belajar memahami Al-Quran. Pasal apa kita nak belajar bahasa Arab ini? Pasal Allah SWT dia turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Sekian. Kita sudahi dengan tasbih kifarah. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi pagi besok. Dan tuan-tuan, puan-puan, mainlah peranan agar kita iklankan kepada semua ahli keluarga saudara mara dan kita sekali lagi kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.